Di video lepas saya ada menerangkan sedikit berkenaan dengan asas FCPO. Jadi saya harap anda semua boleh menonton video sebelum ini terlebih dahulu untuk memahami apakah yang saya ingin share berkenaan dengan video pada kali ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Bin Haziq daripada Bin Haziq Terrace Club. Di video kali ini saya akan share berkenaan dengan apakah info penting di dalam FCPO yang perlu kita tahu. Jadi buat yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa like, share kepada rakan-rakan dan juga family anda jika video ini bermanfaat. Okey, jom let's go. Kita move in details. Apa yang kita akan cover dalam video pada kali ini adalah berkenaan dengan info penting dalam FCPO. Kita akan cover berkenaan dengan mata wang apa yang digunakan, size kontrak, bulan kontrak, waktu yang boleh kita berdagang FCPO ni, and then kita boleh tahu satu tik pergerakan ni mewakili RM berapa. And then kita nak tahu bulan-bulan kontrak, bulan berapa yang kita boleh trade. Dia macam counter lah. Ada counter A, counter B, counter C lah. Jadi counter mana kita kena pilih untuk trade FCPO. And then kita juga ada info penting, important part yang mana di hujung video saya akan share apa benda yang important sangat ni yang perlu kita tahu. Okay. So kita move in details berkenaan dengan kontrak FCPO. Jadi FCPO ni didagangkan menggunakan mata wang Malaysian Ringgit ya, Malaysian Ringgit. Jadi kita tak menggunakan USD ataupun dan sebagainya, kita gunakan MYR untuk trade FCPO. And then untuk size kontrak, satu lot FCPO sebenarnya kita ataupun satu kontrak satu kita beli satu ataupun jual satu, bersamaan kita sebenarnya tengah berdagang 25 tan metrik sawit. 25 tan metrik sawit mentah untuk satu kontrak FCPO. Okey. Jadi untuk bulan kontrak, kita ada bulan terkini, kita ada dan juga bulan 11 berikutnya, bulan silih berganti sehingga 36 bulan berikutnya. Mana kata dekat sini adalah bulan terkini ni macam bulan, sekarang bulan berapa? Bulan Mac, bulan Februari, Januari. Okey, kita ada bulan Januari, 11 bulan berikutnya. Februari, Mac, April, Mei, Jun. Mana kata setiap bulan lah, setiap bulan ni kita boleh trade FCPO. Cuma kita kena pilih lah bulan berapa yang kita nak trade FCPO. So, kita tahulah, macam kita tahu, contoh macam saya speculate berkemungkinan bulan Mac, pada bulan Mac harga akan drop. Jadi baik saya jual sekarang waktu harga bulan Mac masih lagi mahal sekarang ni. Jadi saya pilih counter Mac untuk jual SPO. So saya pilihlah counter Mac, saya jual lah SPO waktu counter Mac. Okey, faham tak? Boleh tengok video sebelum ni untuk penjelasan macam mana benda SPO ni didagangkan. Okay. So, let's go untuk next point yang mana kita akan bercerita berkenaan dengan waktu dagangan. Bila kita boleh trade FCPO ni? Waktu bila? Okay. Sekarang ni anda telah bernasib baik sebab kita dah boleh trade waktu malam tau. Kita dah boleh trade waktu malam. Waktu dagangan 9 ke 11 tengah malam. Kita boleh trade waktu malam sejak tahun lepas, iaitu Januari. Kita boleh trade waktu malam. So, kita ada 3 sesi. Sesi pagi, sesi petang dan juga sesi malam. Kecuali cuti umum. Semua ni kecuali cuti umum. Cuti umum kita tak boleh trade. Okey, nak tahu cuti umum tak cuti umum? Saya akan tunjuk sebentar lagi. Jadi untuk Isnin sehingga Jumaat waktu Malaysia, kita boleh trade sesi pagi. Isnin hingga Jumaat tak termasuk cuti umum. Kita boleh trade sesi pagi pada jam 10.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. And then waktu petang pula kita bersambung 2.30 petang sehingga jam 6 petang. Okey. Dan Isnin hingga Khamis. Untuk malam kita hanya boleh trade FCPO Isnin hingga Khamis saja. Jumaat tak ada. Jumaat tak ada. So untuk sesi dagangan selepas waktu dagangan, waktunya waktu malam lah. Kita boleh trade sejak bermula 9 malam sehingga 11.30 malam. Ini semua ni kecuali cuti umum. Macam mana kita nak tahu cuti umum? Kita boleh cek di kalender Bursa Malaysia. Nak cek kalender Bursa Malaysia begini. Boleh search saja Bursa Malaysia kalender. Tidak akan muncul. This one. So klik this one. Kita boleh tengoklah Bursa Malaysia kalender. Ni adalah public holiday yang mana confirm lah. Tak ada kita tengoklah ada E, apa dia E, excluded Labuan, kita ada A apa, public holiday first on Sunday, the following day shall be public. Yang boleh baca lah dekat sini. Tapi nak mudah kita tengoklah dekat sini calendar view ni. This one. And then kita tengoklah bulan berapa. Januari. Januari macam hari ni 18 hari bulan.
Tai Pusam. Kita tengok apa details dia berkenaan Tai Pusam. So maknanya kata ni kita cuti kecuali Labuan. This one. Boleh baca in details lah. Maknanya kata waktu ni tak ada trading, tak ada produk-produk Malaysia memang tak, kita tak ada. Tak boleh di trade, bukan tak ada. Kita tak boleh trade pada waktu ni. Kita hanya boleh trade pada waktu esoknya. Macam tu. Faham berkenaan dengan waktu dagangan kecuali cuti umum. Ada juga cuti umum yang boleh trade separuh hari je. Contoh macam ni. Public holiday hari raya. Hari raya C. Sorry. Contoh macam hari mana half day yang ada B. Contoh macam Chinese New Year. If B half day trading closure for the afternoon session on the 8th hari puasa and Chinese New Year. However, the business hours for clearing settlement remain the same. For trading hours, refer to equity and derivative page. Maknanya kata dalam contoh macam Chinese New Year ni masih lagi buka untuk setengah hari je. Macam pagi sampai tengah hari je masih lagi boleh trade. Lepas tu petang dah tak boleh trade dah. Cuma nak bayar ke nak deposit, deposit masih lagi boleh waktu petang tu. Okey. Jadi itu berkenaan dengan waktu dagangan. Jadi kita move kepada pergerakan harga FCPO. Okey, untuk pergerakan harga FCPO sebenarnya pergerakan turun naik harga adalah RM RM1 per metrik tan. Dia adalah gandaan RM1. Contoh, jika harga semasa sekarang ni MYR 5127, maknanya kata sekarang ni RM5,127 untuk 1 metrik tan sawit. Kita harga boleh naik gandaan RM1. Boleh naik gandaan RM1, dia boleh naik 5128, 5129, 5130. Dia tak boleh naik 5127 setengah, tak boleh. Dia tak boleh naik 50 sen, setengah sen, tak. Dia akan naik gandaan RM1. Gandaan RM1 tak kisahlah. 5129 ke, 5130 ke, ataupun dia juga boleh turun gandaan RM1. Gandaan RM1 tak kisahlah, dia 516, 5124. Sebab dia gandaan RM1, dia tak boleh jadi 50 sen, turun 50 sen, turun setengah sen, tak boleh. Okey, harap itu adalah pergerakan harga FCPO. Dan saya nak cakap, since satu contoh sebab saya nak macam tadi harga MYR, harga tadi mana saya punya pen Okey. Contoh MYR 5127. Ini untuk 1 metrik tan. Kita tahu tadi kan, saiz kontrak kita, saiz untuk satu lot kita 25 tan metrik. 25 metrik tan. Jadi, untuk setiap pergerakan RM1, untuk setiap pergerakan RM1 ni, contoh harga menaik. Sekarang ni harga menaik 5128. Contoh harga menaik harga menaik 5128, dia menaik satu tik. Okey, menaik satu tik. 5128. Satu tik ni adalah 1 metrik tan. Satu tik ni adalah kenaikan 1 metrik tan. Mana RM1 lah kan? RM1, dia naik RM1 kan? Dia naik RM1. Jadi sebenarnya untuk satu lot kita dah trade. Satu lot tau. Satu lot. Okey, sebenarnya kita dah trade satu lot adalah kenaikan RM1 ni bersamaan dengan 25 metrik tan darab dengan RM1. Jadi kita ada RM RM25. Untuk satu tik pergerakan FCPO naik atau turun bersamaan dengan RM25. So satu tik kita boleh untung RM25, kita boleh rugi RM25. Kalau dia naik 10 tik, RM250 lah. Boleh faham tak? Contoh kalau dia naik kalau naik 10 tik, 25 metrik tan tadi kita darab dengan naik darab 10, dia naik 10 tik kan? Dia naik 10 tik, iaitu 10 MYR dia naik. So bermakna kita dah untung RM
RM250 ataupun rugi RM250. Jadi setiap satu tik pergerakan untuk satu lot FCPO adalah RM25. Kalau 2 lot RM50 lah. Kalau 3 lot RM75. Okey, harap jelas sedikit di situ Okey. Jadi next pula kita akan kita akan berbicara berkenaan dengan tarikh tamat kontrak. Jadi untuk FCPO ni kan, secara normalnya lah, kontrak akan tamat setiap 15 hari bulan kontrak tu. Contoh bulan kontrak tu adalah Januari, tarikh tamat kontrak, maksudnya tarikh akhirnya boleh didagangkan, kita boleh jual beli, iaitu pada 15 hari bulan secara umumnya. Jika 15 hari bulan itu adalah hari cuti, kontrak akan tamat pada hari bekerja sebelumnya. Okey. Maksudnya kat sini, contoh, saya bagi contoh kat kalender lah, saya tunjuk kalender. Baiklah, untuk SCPO Januari 2022. Secara umumnya, 15 hari bulan adalah hari yang mana tarikh akhir untuk kita dagang SCPO Januari ni lah. Tapi, since 15 Januari adalah hari Sabtu, iaitu hari cuti, maka hari terakhir kita boleh berdagang SCPO adalah hari bekerja sebelumnya. Maafkan saya. Iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat, iaitu 14 hari bulan. Ini 14 hari bulan ni lah hari last kita boleh trade SCPO Januari 2022. Okey. Saya bagi contoh yang bulan berikutnya, bulan Februari. Bulan Februari secara umumnya memang 15 hari bulan ni adalah hari terakhir untuk kita berdagang SCPO Februari 2022. Since 15 Februari ni adalah hari Selasa, iaitu hari bekerja, dan juga hari ni tak ada apa-apa cuti. Tak ada apa-apa any festival pun. So, makna kata hari ni lah adalah hari terakhir kita boleh trade SCPO Februari 2022. Okey, sebagai contoh bagi contoh hari yang pelik-pelik sikit lah. Okey, sebagai contoh Mei 2022 ni. Okey, 15 kebiasaannya 15 Mei adalah hari terakhir untuk kita trade FCPO Mei 2022 ni kan. Tapi 15 Mei ni adalah hari Ahad. Jadi ianya adalah hari cuti. Makna kata kita last trade untuk Mei ni adalah this one. Hari bekerja sebelumnya. Hari kerja sebelumnya bila? Mestilah hari Jumaat. Hari Jumaat. Jadi 13 Mei ni lah hari terakhir kita boleh trade FCPO Mei 2022. Okey, harap jelaslah berkenaan dengan hari akhir kita boleh trade tarikh tamat kontrak, hari akhir kita boleh trade untuk sesuatu kontrak. Okey. Jadi kat sini saya dah jelaskanlah tadi. Macam contoh 15 Januari jika jatuh pada hari Sabtu, Bursa Malaysia akan cuti. Jika hari Sabtu Bursa Malaysia cuti, memang hari Sabtu sebab dia dekat base KL, jadi satu Ahad cuti. Jadi tarikh tamat kontrak hari bekerja sebelumnya. Semua samalah macam yang saya explain tadi. Okey. Jadi penting untuk kita tahu tarikh tamat kontrak ni. Sebab apa penting? Final settlement SCPO ataupun penyiasan akhir, kalau kita translate kepada bahasa Melayu, makna kata adalah secara fizikal. Jadi jika kita tidak clear ataupun tutupkan position sebelum tarikh tamat kontrak, kita perlu hantar ataupun ambil 25 tan minyak sawit mentah secara fizikal. Jadi makna kata kalau kita beli, let's say macam kita beli, kita kena hantarlah minyak tu. Contoh macam beli kan. Kita sebenarnya dah contoh harga satu tan sawit, contoh kita bagi harga 5,000 lah contoh. Ni satu metrik tan. 1 metrik tan. Okey. Untuk satu lot yang kita trade sebenarnya kita 25 metrik tan. 25 metrik tan. Okey.
5,000 ni kita darab dengan ni. 5,000 ni kita darab dengan 25. Sebenarnya value kita kena bayar adalah 125,000. 125,000 kita kena bayar. Kita baru bayar margin berapa? Let's say kita baru bayar 7,000 lah kan. Tapi since kita tak tutup position belian kita tu, tak nak kita kena ambil secara fizikal. Ambil secara fizikal, kita bayar full this one. Berapa baki lagi tinggal ni? Nazak ke tak nazak tu. Jadi makna kata janganlah, tolonglah tutup position anda sebelum tarikh tamat. Okay, saya tunjuk contoh dekat this one lah. Untuk saya tunjuk carta lah kan. Kenapa saya kata kena tutup sebelum tamat adalah sebab OF SCPO. Okay, ni kontrak Januari Ni saya dah lukis dah. Kejap Okay, macam kita tengok tadi saya cakap, kan 15 bulan kan hari ni kan, hari Sabtu. Jadi hari terakhir didagangkan adalah 14 Januari. Ini hari terakhir didagangkan. Okay, hari counter tu aktif adalah waktu sekitar 15 Oktober. Sebab apa 15 Oktober? Saya ada explain berkenaan dengan counter aktif. Sebab waktu 15 Oktober ni, counter aktif hari 15 Oktober ni adalah SCPO Januari ni lah. This one adalah counter aktif waktu tu. Okay. And then apabila dah 15 Oktober, 15 November ni, counter aktif pada 15 November ni dah bertukar menjadi Februari. Tak apa. Jadi untuk Januari ni, ianya bermula aktif didagangkan. Kalau kita lihat volume di sini, di atas ni boleh tengok volume dia memang banyak. Tengok bawah ni pun kita boleh tengok lah secara ketara dia punya histogram dia. Dia punya bar histogram dia. Memang volume ni memang banyak didagangkan. Jadi selepas dia dah jadi counter yang bukan aktif, ianya semakin lama berkurang. Volume ni semakin lama berkurang. Boleh lihat volume semakin lama berkurang. Berkurang. Jadi bila volume berkurang ni, makna kata kita tengok market, kita tengok orang pergi pasar. Jadi bila pergi pasar tu, bila orang ramai, ada banyak belian dan jualan berlaku. Bila ramai. Bila orang tak ramai, jadi sales tu tak ada. Jadi jualan dan belian tu pun tak ramai, pun tak banyak. Susah untuk kita membuat jualan dan belian. Jadi sebab kebiasaannya, orang akan entry dan exit pada bulan aktif ni. Tengoklah, volume ni memang banyak. Biasanya orang akan entry dan exit pada bulan ni. Dan apabila semakin dekat dia kepada hari final yang dia boleh dagangkan ni, semakin kurang volume dia. Jadi, makna kata kat sini apa? Kita nak sell atau buy pada hujung-hujung ni memang agak susah. Jadi sebab itulah janganlah hold sampai lama-lama this one. So sebab itulah untuk mengelakkan daripada kita terpaksa menghantar ataupun mengambil 25 tan minyak sawit ni. So itu jelas kenapa kita kena tahu tarikh akhir suatu kontrak ni boleh didagangkan. Okey, kalau lepas itu memang dah tak boleh dagang lah dah. Tak nak memang kena ambil ataupun hantar. Jadi this one very very important part. Okey. Jadi untuk next video saya akan bercerita lebih lanjut berkenaan dengan margin. Apakah itu initial margin, variation margin, maintenance margin, apa benda ni? Apa pula margin berkenaan dengan intraday margin, overnight margin? Apa kaitan dengan teknik trading kita dengan margin-margin tu? Jadi lepas tu ada orang tanya, saya dah sediakan margin cukup dah untuk overnight, tapi tiba-tiba paper loss maksudnya dia unrealized loss lah. Unrealized loss RM1,000. Lepas tu saya punya reminder call minta saya top up. Saya dah sediakan modal cukup dah untuk overnight, tapi kenapa kena top up lagi kan? Itu saya akan kena cover pada video yang akan datang. Okey. So, video akan datang kita akan borak berkenaan dengan margin. Jadi, untuk dapatkan video
untuk dapatkan bimbingan daripada saya secara percuma, boleh buka akaun dagangan FPO di bawah saya. Percuma juga. Boleh WhatsApp di nombor ni 011-1646-9846. And then jangan lupa join grup Telegram Win Haziq Garis Club. Link ada dekat bawah. Jadi akhir kata daripada saya, keyakinan, kita boleh bina keyakinan apabila kita telah backtest banyak kali analisa, technical analisa, maksudnya teknik trading kita. So, apabila kita telah backtest banyak kali ni, barulah wujud keyakinan tu. Jadi kita tak ada fear of loss. Kita tahulah loss tu memang ada. Jadi macam mana kita nak encounter dia? Kita punya strategi. Jadi strategi trading kita tu, kita test banyak kali untuk develop keyakinan kita. Try fokus satu technical analisa technical kita. Try fokus satu method dulu. Fokus satu method. Cubalah backtest banyak kali satu method tu. And then cuba adapt. Bila kita dah backtest banyak, barulah kita boleh ada keyakinan. Kita yakin dengan setup kita. Loss memang ada. Kita control the loss. Make sure ada stop loss dan lain-lain. Okay. So itu saja dulu saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share jika video saya bermanfaat untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.